Jadi malam ini tuan-tuan, malam ni tuan-tuan ya. Saya tak nak masuk kepada ayat kita dahulu. Saya nak buat ada satu tajuk ulangan yang perlu saya buat tuan-tuan. Untuk saya gabungkan dengan tajuk yang kita dah bincang ya. Okey, sekarang pegang betul-betul. Perkara yang pertama, apa yang kita dah belajar pada minggu lepas, dua perkara. Kita dah buat ulangan ya. Yang pertama, tuan-tuan saya rasa dah boleh kenal mana fi'il madi, mana fi'il mudhari', mana fi'il amar. Yang tu secara asasnya tuan-tuan dah boleh kenal tiga jenis fi'il tersebut. Betul je tuan-tuan ya? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita bincang pada minggu lepas ialah macam mana kegunaan isim tunjuk bagi banyak dan juga ramai. Ya, kita dah bagi tahu kalau isim tunjuk banyak tuan-tuan, maka dia hanya pakai isim tunjuk satu perempuan. Satu perempuan. Adapun kalau isim tunjuk itu kita nak pakai untuk ramai, maka dia ada kalimah yang baru. Yang tu kita dah jelaskan pada minggu lepas kan. Harap-harap tuan-tuan masih ingatlah ya. Jadi saya akan buat secara ringkas. Yang pertama fi'il ada tiga. Fi'il madi. Ingat balik dulu ya. Fi'il mudhari'. Dan yang ketiga fi'il amar ya. Secara asasnya fi'il madi tengok belakang, mudhari' tengok depan, amar tengok depan dan belakang ya. Yang tu kita dah buat ya. Dan kita dah buat ulangan pada minggu lepas dan alhamdulillah saya boleh katakan tuan-tuan lulus lah ya. Sebab kita baru kat 2 kali pertemuan dah dapat jawab ya. Baik, itu perkara yang pertama. Baik. Perkara yang kedua yang kita bincang ialah isim tunjuk jauh. Kita panggil dia isim isyarah kan. Isim isyarah ya. Isim isyarah kita kena pecahkan tuan ya. Ada untuk satu, ada untuk ramai dan juga ada untuk banyak ya. Tuan-tuan kena pisahkan. Kalau isim tunjuk dekat dulu tuan. Ya, isim tunjuk dekat dulu ya. Ramai dan juga banyak ni ya. Okey. Untuk isim tunjuk dekat dulu tuan. Dekat. Kalau dekat tuan-tuan dah pakai selalu iaitu haza dan juga hazihi ya. Kita dah bincang tuan. Kemudian kalau ramai tuan-tuan kena pakai kalimah yang baru iaitu haula'i. Tapi kalau untuk banyak tuan-tuan kena pakai hazihi balik sebab isim untuk benda yang banyak ni sebab di dalamnya ada ganti nama hiya. Kita dah bagi tahu ya. Samalah untuk isim tunjuk jauh tuan-tuan. Isim tunjuk jauh saya dah bagi tuan-tuan. Kalau satu tuan-tuan ada zalika, ada zaliki, ada tilka, ada tilki. Saya dah bagi kan. Kalau ramai tuan-tuan ada kalimah yang baru iaitu ulaika. Tapi kalau untuk banyak tuan-tuan maka kena pakai yang til punya tuan. Satu perempuan tuan ya. Okey, tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat dulu. Nak tanya dulu tajuk lama ni. Sebelum saya masuk tajuk yang baru ni tuan. Masih ingat ke tidak ni? Dua benda ni. Fi'il ada tiga. Fi'il madi, mudhari', amar. Fi'il madi tengok belakang ya. Berbaris atas ke tidak ataupun ada penambahan ya. Yang kedua fi'il mudhari' tengok depan. Ada ke tidak anaitu dekat depan kan? Kalau ada anayata tu maka hujungnya letak baris depan sebab dia fi'il mudhari' ya. Kalau fi'il amar tengok depan dan belakang iaitu di hadapannya ada hamzah wasal, hujungnya berbaris mati. Kita dah bincang ya. Kita dah buat ulangan 2 kali tuan-tuan ya. 2 minggu kita bahaskan kalimah fi'il. Dan minggu lepas satu-satunya tajuk baru yang kita cuba tambah ialah isim tunjuk untuk ramai dan juga banyak ya. Kalau ramai kita ada kalimah yang baru ya. Kalau banyak kita pakai untuk satu perempuan sahaja. Okey Tuan Fudin, kalau tengok nota ingat balik ustaz insya-Allah ya. Harap-harap ingat ya, ini kita belajar pada minggu lepas punya tuan-tuan. Ya. Ini kita belajar bila tuan? Minggu lepas tuan-tuan. Ingat ke tak ingat ni? Ya. Okey, ingat ke tak ingat? Setakat ni Tuan Fudin je respon. Ingat ke tak ingat? Yang lain macam mana? Ingat ke tak ingat? Harap-harap ingatlah. Ya, ini apa yang kita bincang dan harap-harap tuan-tuan boleh rujuk balik nota yang kita dah bincang ya. Okey, sekarang kita masuk kepada tajuk yang saya nak fokuskan pada malam ini tuan-tuan. Okey, tengok tuan-tuan.
Ya. Tajuk yang saya nak sentuh dan juga nak ulang balik pada malam ini tuan-tuan. Tajuknya kita dah bincang tuan-tuan. Iaitu dua kalimah yang istimewa. Baik. Alhamdulillah Kak Rubiah pun kata ingat insya-Allah ya. Baik. Sekarang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih ingat. Saya nak tanya tuan-tuan ya. Kita ada satu tajuk namanya dua kalimah yang istimewa tuan-tuan. Dua kalimah yang istimewa. Baik. Apa dia dua kalimah yang istimewa? Cuba jawab di ruangan komen. Saya nak tengok. Tuan-tuan ingat ke tak ingat ni? Nak suruh nampak dulu. Apa benda ni? Nak ingat tajuk tu, ingat ke tak ingat? Ya. Kita ada satu tajuk tuan-tuan. Namanya dua kalimah yang istimewa. Ya. Hari ini sebenarnya adalah penutup perbahasan jumlah ismiah. Ya. Yang lain saya dah bagi semua tuan-tuan. Ya. Yang lain saya dah bagi semualah. Bermakna insya-Allah dari segi maklumat dan juga ilmunya tuan-tuan dah ada. Ya, bermakna tuan-tuan pergilah mana-mana kelas selepas ini insya-Allah tuan-tuan akan faham tuan-tuan. Baik, ahsan tuan-tuan Muhammad Asyad. Kita ada dua saja. Yang pertama ialah inna. Ya. Yang kedua ialah kana. Kita ada dua kalimah ni tuan. Inna dan juga kana ni tuan-tuan. Ya. Inna terjemahannya sesungguhnya. Sesungguhnya, ya. Kana terjemahannya ialah dia telah adalah, ya. Baik. Sekarang tuan-tuan. Kita dah bagi tahu kepada tuan-tuan, ya. Terbaik. Alhamdulillah, ingat bermakna, ya. Bermakna tuan-tuan ingat sekarang. Sekarang tuan-tuan. Ingat balik tuan-tuan. Saya pernah bagi tahu ketika mana tuan-tuan jumpa inna dan jumpa kana. Maka tuan-tuan mesti faham ketika itu dua kalimah ini adalah dua kalimah yang istimewa dalam bahasa Arab. Sebab apa tuan-tuan? Sebab setiap kali tuan-tuan jumpa inna dan jumpa kana, wajib cari subjek, wajib cari predikat. Ya. Ada dua perkara yang tuan-tuan wajib cari. Yang pertama subjek, yang kedua ialah predikat. Ya. Subjek dan predikat. Okey, tengok lagi tuan-tuan. Dan kita dah bagi tahu tuan-tuan. Ya. Setiap kali jumpa inna dan jumpa kana, wajib cari subjeknya, wajib cari predikatnya. Ya, subjek dan predikat tuan-tuan dah tahu. Ya, contohnya Muhammad gemuk tuan-tuan. Muhammad gemuk tuan-tuan. Ya. Jadi kalau saya letak inna dekat depan, inna Muhammad gemuk, maka subjek inna mana? Muhammad. Mana predikat inna? Gemuk. Sama je tuan-tuan. Ya. Dan kalau saya letak kana dekat depan, kana Muhammad gemuk, mana subjek kana? Muhammad. Mana predikat kana? Gemuk. Sama saja. Betul tuan-tuan? Bermakna perkara yang paling penting yang tuan-tuan perlu faham, kita dah belajar. Jumpa inna, jumpa kana dalam Al-Quran, wajib cari subjek, wajib cari predikat. Boleh? Okey, itu perkara yang pertama. Tak selesai lagi. Tengok lagi saya tuan-tuan. Dan saya dah jelaskan kepada tuan-tuan. Saya dah jelaskan kepada tuan-tuan. Inna sesungguhnya dia adalah haraf taukid kan? Ya, dia adalah haraf taukid. Bermakna di dalamnya tidak ada sebarang ganti nama. Tidak ada sebarang ganti nama, ya. Baik. Berbeza dengan kana. Kana dia telah adalah. Dia kalimah fi'il kan? Dia fi'il apa? Dia fi'il madi. Macam mana boleh kenal fi'il madi? Tu hujungnya baris atas. Kita dah belajar kan? Baik. Kalau dia fi'il madi, bermakna di dalamnya ada ganti nama. Ya? Ada ganti nama. Dan tuan-tuan dah belajar dengan saya. Kalau dia fi'il madi, hujungnya berbaris atas, automatik di dalamnya ada ganti nama huwa ataupun dia. Betul tuan-tuan? Okey, sekarang tengok tuan-tuan. Saya tak selesai lagi ni. Masalah subjek predikat dulu ya. Baik, sekarang tuan-tuan dah faham inna dengan kana, cari subjek, cari predikat. Cuma untuk inna, subjek dan predikatnya wajib ada. Wajib ada di dalam Al-Quran. Sebab perkara ini tak ada istilah tersembunyi tuan-tuan. Boleh? Berbeza dengan kana tuan-tuan. Tuan-tuan dah belajar kana, wajib cari subjek, wajib cari predikat. Masalah kita pada subjek saja tuan-tuan. Ya, saya pernah jelaskan kan? Baik. Kalau subjeknya nampak, ya, subjeknya disebut, maka sebutlah.
Kita pernah bagi tahu kan? Kalau subjeknya tidak disebut, maka buat apa tuan-tuan? Cari ganti nama dalam kalimah kana. Apa ganti nama dalam kana tadi? Huwa, tuan-tuan. Ya. Ketika mana sebut, sebut. Ketika mana tak disebut, maka subjeknya ketika itu ialah huwa. Boleh tuan-tuan? Baik. Contohnya apa tuan-tuan? Ya. Contohnya tuan-tuan. Kana Ali gemuk. Kana Ali gemuk tuan-tuan. Subjeknya disebut ke tidak? Disebut. Mana subjek kana Ali tuan-tuan? Ada apa dengan Ali? Gemuk. Baik, sekarang. Kalau saya bagi contoh yang kedua. Kana gemuk. Kana gemuk. Mana subjek kana? Siapa yang gemuk? Tak disebut dengan jelas. Maka waktu itu, subjeknya adalah huwa dalam kalimah kana. Saya dah jelaskan tuan-tuan. Ya? Okey, tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Tulis dulu tuan. Ingat ke tak ingat? Yang ni kena tanya ingat tak ingat lah. Sebab benda lama kan. Dah belajar. Cuma nak buat ulangan. Yang penting saya nak tonton faham dahulu. Inna dengan kana kita pernah bincang. Dua kalimah ini dua kalimah yang istimewa. Kenapa dia istimewa? Yang pertama, tuan-tuan wajib cari subjek dan juga predikat. Cuma subjek inna dan juga predikat inna wajib disebut dalam Al-Quran. Ya. Berbeza dengan kana. Kana masalahnya hanya pada subjeknya. Subjeknya itu ada dua keadaan. Kadang-kadang disebut, kalau sebut, sebutlah. Ya, kadang-kadang tidak disebut. Ketika mana tak disebut itu, maka mesti cari dalam kalimah kana, iaitu huwa. Bagus Tuan Fudin. Refer nota yang kedua dan juga yang dua dan juga 9 hari bulan 3. Saya pernah bagi tahu pada tuan-tuan ya. Okey, dah selesai. Selesai separuh jalan. Tak selesai lagi ni tuan-tuan. Tengok lagi. Tengok lagi tuan-tuan. Okey. Kemudian kita dah jelaskan. Tak selesai lagi ni. Dia dua kalimah yang istimewa kan? Okey. Dia bukan setakat tuan-tuan kena cari subjek dan juga predikat. Perkara yang kedua yang tuan-tuan mesti ingat ialah pasangan barisnya. Ya. Inna pasangan barisnya ialah au. Kita dah ajar dekat tuan-tuan ya. Dan kana pasangan barisnya ialah ua. Ya, ingatlah au dan juga ua ya. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran ya, contoh tuan-tuan ya. Inna Allah alim. Inna Allah alim. Apa maksud inna? Sesungguhnya. Apa maksud Allah? Allah. Apa maksud alim? Maha mengetahui. Ya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Baik. Dalam ayat kita ada kalimah inna. Betul tuan? Setiap kali jumpa inna cari apa? Cari subjek dan predikatnya. Subjek dan predikatnya wajib ada. Wajib disebut dalam ayat kita. Maka mana subjek inna? Subjek innanya ialah Allah. Allah ini subjek kita tuan-tuan. Sesungguhnya Allah. Kita nak bincang pasal Allah ya. Mana predikatnya? Ada apa dengan Allah? Alim. Alim itu adalah predikatnya. Ya. Sekarang barulah letak baris tuan. Inna pasangan barisnya au ke ua? Au. Maka tuan-tuan kena baca innallaha alimu. Innallaha alimu. Saya pernah bagi dekat tuan-tuan kan. Okey, sekarang yang kedua tuan-tuan. Kana pula tuan. Kana tuan ya. Okey. Saya ambil kalimah yang sama cuma tukar kepada kana ya. Sekarang kana Allah alim. Kana Allah alim tuan-tuan. Apa terjemahan kana? Telah adalah ya. Dia telah adalah ya. Baik. Apa maksud Allah? Allah lah. Apa maksud alim? Maha mengetahui. Sama saja. Adalah Allah itu maha mengetahui. Dalam ayat kita pun ada kana. Setiap kali jumpa kana, dah belajar tadi cari subjek, cari predikat. Cuma subjek ada dua keadaan. Kalau disebut, sebut. Kalau tak disebut, cari ganti nama. Baik, sekarang dalam ayat kita subjeknya ada ke tak ada tuan-tuan? Disebut ke tak disebut? Sebut. Iaitu kalimah Allah. Allah itu subjeknya. Betul tuan-tuan? Baik. Mana predikatnya? Ada apa dengan Allah? Alim, maha mengetahui. Ini adalah predikatnya. Baik, sekarang. Kalau saya minta tuan-tuan letak baris. Au ke ua? Ua. Kanallahu alima. Kanallahu alima. Ustaz, bagi satu contoh yang tak ada subjek. Boleh. Tengok dekat depan tuan.
Kana alim. Kana alim. Baik, sekarang ada berapa patah perkataan? 2. Yang pertama, kana, dia telah adalah. Yang kedua, alim, maha mengetahui. Adalah telah dia maha mengetahui. Ada kalimah apa dekat depan? Kana. Kalau jumpa kana, cari apa? Cari subjek dan predikat. Subjeknya kadang-kadang disebut, kadang-kadang tak disebut. Kalau sebut, sebut. Kalau tak disebut, cari ganti nama dalam kalimah kana, iaitu huwa. Kana alim, adalah dia maha mengetahui. Siapa yang maha mengetahui? Disebut ke tidak? Tak disebut. Maka waktu itu, dalam kalimah kana itu ada huwa. Huwa itulah subjeknya. Boleh tuan-tuan? Mana predikat? Mana predikatnya? Alim. Ini predikatnya. Baik, sekarang nak letak baris. Kana alimu ke alimah? Jadi tengoklah. Subjeknya nampak ke tak nampak tadi? Tak nampak. Maka tak nampak, abaikan saja U. Sekarang yang adanya apa? Yang adanya A. Kana alimah. Okey, tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Ini ulangan sahaja. Ya. Belum sampai waktunya. Ya, cuma ini adalah perkara yang awal yang perlu saya ulang dahulu. Supaya tuan-tuan nampak dulu perkara ini kita pernah belajar. Ya. Kita pernah bincang dan sudah ada nota yang saya sudah sediakan pada tuan-tuan. Ya. Cuma nak tuan-tuan ingat balik. Sebab selepas ini kita akan pakai, tuan-tuan. Ya, kita akan pakai, tuan-tuan. Ya. Sebab ada perubahan skrip yang perlu kita buat pada malam ini. Ya, sebab malam ini adalah malam yang terakhir. Perbahasan kita berkaitan dengan satu jumlah dalam bahasa Arab. Ya. Sebelum saya buat apa-apa statement, saya nak tuan-tuan faham dulu. Ya. Dan tolong respon dekat ruangan komen. Ya. Ingat ke tak ingat? Ingat ke tak ingat? Ingat dan jelas ataupun tidak? Tulis di ruangan komen. Ya. Jadi, malam ini yang pertama, ulangan 2 kalimah yang istimewa, iaitu inna dan juga kana. Inna, cari subjek dan juga predikat. Pasangan barisnya ialah au. Kana pun cari subjek, cari predikat. Pasangan barisnya ialah ua. Ya. Okey, alhamdulillah Kak Nur Nisa pun baru ingat, Tuan Muhammad Asyiak pun ingat, ya. Alhamdulillah, harap-harap semua ingat ni, ya. Bukan buat-buat ingat, tuan. Memang ingat betul-betul. Sebab memang tuan-tuan akan guna selepas ni, ya. Okey, sekarang